Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita sambung balik pelajaran kita iaitu pertumbuhan sekunder. Ya, cikgu nak tekankan sikit tentang pertumbuhan sekunder ni lagi sekali. Okey. Okey. Awak refer buku teks muka surat 10. Pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer, saya harap semua dah faham. Pertumbuhan primer dia senang saja. Kita nak fokus hari ini kepada pertumbuhan sekunder. Okey, pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder berlaku pada kebanyakan tumbuhan eudikot. Okey, dan sebilangan kecil saja tumbuhan monokot. Tumbuhan eudikot ni tumbuhan yang besar-besar. Yang batang ni keras, yang besar-besar. Tumbuhan monokot ni tumbuhan yang kecil-kecil, yang renik-renik, yang kecil-kecil tu. Okey. Tujuan pertumbuhan sekunder, tujuan dia untuk menambahkan ukur lilit ataupun diameter batang dan juga akar. Nak tambah ukur lilit. Diameter, nak tambah ukur lilit, nak tambah diameter, batang dan juga akar. Ni nak tambah ni. Nak tambah. Nak bagi batang tu supaya jadi lebih besar. Dan juga akar lah, supaya akar ni jadi lebih lebar. Dia punya diameter tu. Diameter. Inilah tujuan pertumbuhan sekunder. Okey. Dia berlaku pada kebanyakan tumbuhan eudikot. Kalau tumbuhan monokot tu sebilangan kecil saja. Okey. Tujuan dia untuk menambahkan ukur lilit, garis pusat ataupun diameter batang dan akar. Okey. Okey. Tumbuhan tidak berkayu, tumbuhan yang tidak berkayu seperti tumbuhan herba. Tumbuhan herba ni tumbuhan yang berbatang lembut. Tumbuhan yang berbatang lembut contohnya seperti pokok sawi, pokok bayam, okey, tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder terhasil daripada pembahagian sel meristem lateral yang terdapat di batang dan juga di akar. Meristem lateral. Okey. Meristem lateral ni ada kat mana? Yang dikatakan meristem lateral ni ada kat mana? Meristem lateral adalah terdiri daripada cambium gabus dan juga cambium vascular. Cambium gabus dengan cambium vascular. Meristem lateral. Sebelum ni kita belajar pertumbuhan primer melibatkan meristem apex yang ada di hujung pucuk dan di hujung akar. Untuk pertumbuhan sekunder, dia melibatkan meristem lateral. Bila kata meristem ni, bila kata meristem ni, di situ selnya aktif mengalami proses mitosis untuk menghasilkan lebih banyak sel. Jadi kena ingat lah. Meristem tu maksudnya kawasan yang aktif mengalami proses mitosis untuk menghasilkan sel. So, untuk pertumbuhan sekunder, meristem yang terlibat adalah meristem lateral. Kalau pertumbuhan primer, meristem yang terlibat adalah meristem apex. Ada di hujung pucuk dan di hujung akar. Okey, meristem lateral. Meristem lateral ni ada dua jenis, iaitu cambium gabus dengan cambium vascular. Cambium vascular dengan cambium gabus. Kat mana letaknya cambium ni? Okey. Cambium vascular terletak di antara tisu phloem dengan tisu xylem dalam berkas vaskular. Kat mana ni? Okey, cikgu lukiskan. Okey, ni berkas vaskular.
Okay, kita belajar masa tingkatan 3 dulu kan. Cikgu lukis balik semula. Kalau di batang, kalau di bahagian batang kan kita lukis macam ni kan. Keratan rentas batang. Keratan rentas batang kan macam ni kita buat dulu. Okay, ni. Macam ni. Okay. Yang ni lah berkas vaskular. Yang dikatakan berkas vaskular tu yang ni lah. Ni lah ni. Sekarang benda ni cikgu zoom kan. Cikgu bagi besar. Tu. Kat mana letaknya cambium vaskular? Cambium vaskular ni letaknya kat sini. Di tengah-tengah ni. Ni. Ni lah cambium vaskular. Cambium vaskular. Yang ni adalah flow worm. Yang dalam ni xylem. Oh, cambium vaskular tu yang ni. Tu je cambium vaskular. Dan cambium gabus pula terletak di bawah lapisan epidermis. Cambium gabus ni di bawah lapisan epidermis. Bawah lapisan epidermis, kat mana lapisan epidermis? Kalau batang, kalau batang ni kan. Kalau kat sini kat mana? Kat bawah ni lah. Cambium gabus kat sini ni. Ni yang tanda warna merah ni epidermis. Epidermis batang. Epidermis batang. So dia duduk dekat bawah sikit. Bawah pada epidermis tu. Di sinilah letaknya cambium gabus. Yang ni cambium vaskular. Cambium vaskular warna hijau. Maksudnya yang ni adalah flow worm. Yang dalam ni xylem. Ya. Inilah yang dikatakan meristem lateral. Ataupun lateral ni boleh kita katakan meristem sisi lah. Lateral tu maksudnya sisi. Harap awak jelas. Okay. Dan seterusnya kita nak tengok pertumbuhan dia. Kita tengok pula muka surat 11. Okay. Muka surat 11. Muka surat 11 ni, apa tajuknya? Pertumbuhan sekunder pada batang. Okay. Yang kita nak fokuskan dulu pada batang. Okey. Di sini ada yang ni saya yang gambar rajah 1.13 ni saya tak nak tengok sangat. Saya nak tengok yang gambar rajah 1.14. Kita refer pada gambar rajah 1.14 lagi jelas lah. Yang tu tak berapa nak jelas sangat yang atas tu. Okey. Kita tengok yang pertama sekali. Dia kata pertumbuhan sekunder bermula. Pertumbuhan sekunder tu bermula bila cambium vaskular dulu lah. Cambium gabus kemudian. Apabila cambium vaskular membahagi secara mitosis dengan aktif membentuk, tambah sikit lah, membentuk gelang cambium. Saya suka tambah sikit lagi. Okey, kalau cikgu boleh lukiskan macam ni lah. Saya lukiskan macam ni. Asalnya dia macam ni. Asalnya begini. Okey. Okey. Asalnya beginilah. Okey. Macam ni asalnya. Okey. Ni adalah salah dah pula. Sekejap, salah. Semula. Okey. Itu. Okey, okey, ni susah pula pakai alat ni. Lagi sekali saya cuba. Okey. Gini.
Ni adalah berkah vaskular. Okey, asalnya macam ni. Ni ada cambium. Cambium apa tadi? Cambium vascular. Cambium vascular. Cambium vascular ni cambium vascular ni akan membahagi secara aktif, secara mitosis membentuk gelang cambium. Membentuk gelang cambium. Ni macam ni. Dia akan bentuk gelang macam ni. Dia akan bentuk gelang macam ni. Ni gelang cambium lah ni. Asalnya tak ada. Tapi bila tumbuhan tu nak buat pertumbuhan sekunder, dia akan bentuk gelang cambium. Yang warna hijau ni gelang cambium. Lagi besar sikit. Ni gelang cambium ni. Gelang cambium. So, gelang cambium. Gelang cambium. Kemudian apa yang berlaku? Okey. Kita tengok buku teks tadi. Okey, tengok buku teks. Kita pergi yang kedua. Sel-sel dalam gelang cambium. Sel dalam gelang cambium membahagi ke arah dalam, membentuk xilem baru, dan ke arah luar membentuk floem baru. Okey, apa maksudnya? Okey, macam ni . Yang ni. Yang ni satu ni. Cikgu besarkan. Macam ni. Kan? Ini berkah vaskular. Yang ni apa tadi? Cambium. Gelang cambium ni. Okey. Sel dalam gelang cambium membahagi ke arah dalam, membentuk xilem baru. Dia akan ke arah dalam. Membentuk xilem yang baru. Dan membahagi ke arah luar. Ni ke arah luar. Membentuk floem baru. Ni epidermis. Ni epidermis batang ni. Saya zoomkan ni. Zoom. Okey, itu maksud ayat ni. Sel dalam gelang cambium membahagi ke arah dalam membentuk xilem baru dan membahagi ke arah luar membentuk floem baru. Okey, faham? Tisu xilem baru ni, yang baru ni akan menjadi xilem sekunder. Yang baru tu akan jadi xilem sekunder. Dan floem baru akan jadi floem sekunder. Okey. Saya lukiskan macam ni. Okey, yang ni. Kan? Okey. Cikgu lukis. Macam mana? Okey. Yang baru akan jadi. Sekejap. Ya, dia jadi macam ni lah. Yang ni. Ni gelang apa? Gelang cambium ni. Dia akan macam tu. Yang baru saya besarkan. Yang baru akan jadi sekunder. Okey, kalau kita tengok balik muka surat 11, gambar rajah nombor 2. Tisu xilem baru menjadi xilem sekunder. Dan floem baru akan menjadi floem sekunder. Yang baru ni akan jadi sekunder. Okey. Tisu xilem baru akan menjadi xilem sekunder. Sekunder tu yang baru. Ingat Sekunder tu baru. Primer ni yang mula-mula. Sekunder ni yang baru. Jadi yang lama pergi mana? Yang lama tu primer kan? Yang lama tu akan tertolak ke sana. Yang lama ni tertolak ke sini. Ni yang lama. Yang baru ni akan ada berdekatan dengan gelang cambium.
Itulah maksud dia tu, dia tolak. Ya, yang lama primer kan. Primer akan tertolak ke arah luar. Yang sekunder yang baru tu akan ada berdekatan dengan gelang kambium. Ni pun sama. Ni, dia dihasilkan. Yang ni dia tertolak ke sini. Macam ni lah jadinya. So, yang ni adalah yang primer. Yang ni adalah yang sekunder. Dia jadi macam tu lah. Harap awak boleh jelas. Okey. Lagi sekali saya lukis. Sampailah akhirnya dia macam ni tau. Sampailah akhirnya macam ni. Sebab tu kalau awak tengok muka surat 11. Yang muka surat sebelah ni. Nampak ni muka surat sebelah ni. Nampak tak? Nampak ni gambar rajah ni. Yang ni. Nampak ni? Ni yang warna hijau ni gelang kambium. Ni gelang kambium. Ni semua ni gelang kambium. Gelang kambium. Allah silap. Ni gelang kambium. Yang warna hijau ni gelang kambium. Gelang kambium warna hijau. Okey. Gelang kambium ni akan membagi secara mitosis kan? Okey. Yang macam mana saya nak kata? Yang ni adalah flowworm. Ni apa dia? Flowworm primer. Ni. Yang ni flowworm primer. Okey. Buat warna biru. Yang ni flowworm primer. Ni flowworm primer. Flowworm primer tu flowworm yang mula-mula. Yang mula-mula dia akan tolak. Okey. Yang baru kita buat warna apa? Warna kuning. Ni yang baru. Ni yang sekunder. Selalu ingat macam ni lah. Awak ingat macam ni. Sel baru tu sekunder. Sel lama, sel primer. Yang lama tu akan tertolak. Kalau xylem, dia tertolak keluar. Ni bukan xylem, ni flowworm. Saya silap. Kalau flowworm, dia tertolak keluar. Kalau xylem, dia tertolak ke dalam. Faham Okey, yang ni yang apa? Flowworm sekunder dengan flowworm primer. Okey, xylem pula. Okey, dia xylem ni dia macam ni lah. Dia tertolak ke sana pula. Kan? So, yang warna hitam ni adalah yang warna merah tu adalah xylem primer. Yang dekat dengan gelang kambium tu adalah xylem sekunder. Dia jadi macam tu. Kalau cikgu boleh lukiskan macam ni lah. Saya lukiskan macam ni lah. Macam ni lah kata dah. Macam susah sikit lah nak faham tu. Tapi saya cuba lah. Saya cuba bagi awak faham. Dia macam ni. Okey. Bulatan. Okey, bulatan ni. Okey. Saya lukis. Okey. Macam ni Saya lukis satu je berkah vaskular ni. Satu. Okey. Ni kan ada sel kat sini kan. Banyak-banyak sel kan. Banyak-banyak sel. Ni yang primer. Ni semua sel primer. Ni apa? Flowworm primer. Flowworm yang mula-mula lah. Flowworm primer. Lepas tu sel ni dia akan membagi. Bila dia membagi, sel yang lama ni yang dah dibentuk ni dia akan tertolak keluar. Jadi dia macam ni. Dia jadi macam tu. Yang ni akan masuk sini. Yang masuk sini ni nama dia
Primer. Sebab yang asal kan. Yang ni yang primer. Yang ni sekunder. Lepas tu nanti yang si apa? Cambium vascular ni. Saya buatlah warna hijau cambium ni, gelang-gelang cambium. Gelang cambium ni kena tunjuk. Gelang cambium ni kan tempat penghasilan sel. Ni gelang cambium. Gelang cambium. Tempat buat sel, tempat penghasilan sel secara mitosis kan. Okey. Lepas tu dia ni dia hasilkan sel. Dia hasilkan sel. Belah dalam ya. Belah dalam apa? Xylem. Yang ni flowworm kan. Ni flowworm. Yang ni pun macam tu juga. Dia tumbuh arah ke dalam. Okey. Lepas tu sel ni makin lama makin tertolak ke dalam. Tertolak ke dalam. Okey, tertolak ke dalam. Yang tolak ke dalam ni primer. Yang ni primer. Yang ni sekunder. Ni sekunder. Yang ni primer. Okey. Sel yang primer ni asalnya duduk kat sini tadi ni. Sel yang primer ni asalnya duduk dekat A. Saya besarkan. Sel yang primer ni asalnya duduk kat A. Lepas tu dia tolak ke B. Lepas tu nanti yang gelang cambium ni hasilkan lagi sel. Sel ni. Jadi sel ni kena terenjak ke sini pula lah. Jadi macam ni. Okey. Yang ni dia akan tolak macam tu. Okey. So yang primer ni duduk sini. Yang sekunder ni dia berdekatan dengan gelang cambium. Lepas tu dia hasilkan lagi sel baru. Dia ni tolak sini. Dia panjang ke sini. Masuk sini. Yang ni primer. Yang menghala ke dalam ni, yang sentiasa menghala ke dalam ni primer. Yang berdekatan dengan gelang cambium tu sekunder. Sekunder tu yang baru dihasilkan. Yang lama tu dia makin tolak. Kalau xylem dia tertolak ke dalam. Kalau flowworm dia tertolak keluar. Macam tu. Lama-lama berkas vaskular ni besar lah. Lama-lama berkas vaskular ni jadi besar lah. Besar. Contohnya macam tu lah. Harap awak faham. Tak faham nanti boleh mesej cikgu. Ni dia ni. Kita tengok ni. Okey. Sel-sel dalam gelang cambium membahagi ke arah dalam membentuk xylem baru. Dan ke arah luar membentuk flowworm baru. Flowworm kan lebih duduk kat luar, xylem kat dalam kan. Tisu xylem baru akan menjadi xylem sekunder. Yang baru tu akan jadi sekunder. Dan tisu flowworm baru akan jadi flowworm sekunder. Yang primer tu gimana? Yang primer tu dah tertolak. Apabila mengalami pertumbuhan sekunder, xylem primer ditolak ke arah empulur. Ni empulur ni. Inilah empulur. Ni empulur. Ditolak ke arah empulur. Manakala flowworm primer ditolak ke arah epidermis. Ni epidermis. Mana epidermis? Ni epidermis. So, dia jadi macam ni lah. Ni. Yang ni pula ke sini. Macam tu. Okey. Akibatnya, bila yang ni berlaku, tisu xylem primer termampat. Dia akan macam kita tolak dia jadi macam keras, mampat keras dan seterusnya membentuk lapisan kayu yang kuat. Sebab dia kena tolak lepas tu mampat. Macam kita tekan. Last kali jadi kuat lah. Okey. Membentuk lapisan kayu yang kuat. Hal ini disebabkan dinding saloxylem ditebani lignin. Kemudian dinding saloxylem pula ada penebalan lignin.
dinding saloxylem. Dinding saloxylem tu pula ada pula penambahan bahan lignin. Lignin ni yang menambahkan kekuatan xylem tu lah. Penebalan lignin ni lah yang memberikan sokongan mekanikal kepada tumbuhan. Tumbuhan eudicot ni. Eudicot istilah baru ni, eudicot. Okay. Kalau tumbuhan renik, dia tak ada. Dia tak ada yang primer, dia tak ada yang sekunder. Dia ada xylem dengan flowworm saja. Kita panggil xylem dengan flowworm saja. Dia tak ada primer, dia tak ada sekunder. Tapi kalau yang mengalami pertumbuhan sekunder, dia ada xylem primer, dia ada flowworm primer, dia ada xylem sekunder, dia ada flowworm sekunder. Primer tu yang asal. Sekunder tu yang baru hasil. Yang baru hasil tu dia akan berdekatan dengan gelang cambium. Yang primer tu akan tertolak. Macam itulah. Okey. Seterusnya kita tengok yang nombor 4. Okey, tengok ni. Apabila lapisan xylem sekunder dimampatkan, tadi kan yang dia kata tadi ni nombor 3 ni dia kata akibat tisu-tisu xylem primer dimampatkan membentuk lapisan kayu yang kuat. Hal ini disebabkan dinding okey. Yang ni pula dia cerita ni pula. Apabila lapisan xylem sekunder pun dimampatkan juga. Bukan saja xylem primer dimampatkan, xylem sekunder pun dimampatkan juga daripada masa ke semasa. Okey, dimampatkan, berlakulah pertambahan lilitan batang. Jadi batang tu makin lama makin besar. Batang pokok tu makin lama makin besar. Okey. Batang pokok boleh jadi besar sebab ada pemampatan xylem sekunder. Menyebabkan epidermis batang meregang. Bila batang tu dah makin besar, epidermis dia tu akan jadi merekah. Meregang dan akhirnya retak. Ni awak nampak gambar rajah ni. Ni tanda macam ni, tanda dia retak lah ni. Kulit pokok tu. Ni cikgu bagi besar sikit. Dia regang dan meretak. Okey. Banyak sikit nak kena baca. Apabila lapisan xylem sekunder dimampatkan. Lagi sekali nak highlight. Apabila lapisan xylem sekunder dimampatkan, akan berlakulah pertambahan lilitan batang. Okey, ni xylem sekunder. Yang tadi, apabila xylem primer dimampatkan, ni xylem primer dimampatkan, ini akan membentuk lapisan kayu yang kuat. Sebab apa lapisan kayu yang kuat? Sebab dinding xylem tu memang ada bahan berlignin. Dinding xylem tu, dinding saluran xylem. Okey, ni katalah saluran xylem kan. Ni dinding saluran xylem kan. Dinding dia ni ada bahan berlignin. Okey. Jadi dia jadi kuat. Yang tu tadi xylem primer. Yang ni xylem sekunder. Apabila lapisan xylem sekunder dimampatkan, berlakulah pertambahan lilitan batang dan menyebabkan epidermis batang meregang retak. Sekarang ni apa pula yang akan ambil part? Sekarang ni cambium gabus pula ambil bahagian. Cambium gabus. Ni cambium gabus. Yang tadi tu semua cambium vascular. Sekarang ni barulah cambium gabus ambil bahagian pula. Cambium gabus membahagi dengan aktif. Kalau dah nama cambium ni semua membahagi secara aktif lah. Mitosis. Membahagi secara aktif. Membentuk sel-sel gabus di sebelah luar. Dan korteks di sebelah dalam. Macam mana ni? Nampak ni? Okey. Mana cambium gabus? Okey, ni cambium gabus ni. Ni cambium gabus.
Dia akan membagi secara mitosis untuk membentuk sel gabus di bahagian luar. Gabus ni dekat bahagian luar. Dan korteks di bahagian dalam. Ni kita consider sebagai luar. Yang ni adalah sebagai bahagian dalam. Tu. Ni cambium gabus ni. Ni cambium gabus ni. Bahagian luar dia akan hasilkan sel gabus. Bahagian dalam dia akan hasilkan korteks. Apa fungsi lapisan gabus ni? Lapisan gabus melindungi batang daripada serangan serangga dan patogen bila epidermis pokok tu pecah. Bila epidermis pokok tu pecah, ini peluang untuk bakteria masuk, patogen masuk. So cambium lapisan gabus ni melindungi daripada serangan serangga dan juga patogen. Jadi pokok tu sihat lah. Tu dia cerita dia. Dia kat dalam buku ni dia lebih fokuskan kepada xylem. Flowworm pun sama juga. Flowworm pun benda yang sama. Flowworm lebih pada pengangkutan air. Xylem lebih pada pengangkutan makanan. Xylem lebih pada pengangkutan air. Flowworm lebih pada pengangkutan makanan. Yang menambahkan kekuatan pokok tu adalah disebabkan penambahan xylem. Sebab xylem ada lignin. Bila ada lignin, bila ada pertumbuhan sekunder, batang pokok jadi lebih keras dan kuat. Flowworm pun sama. Flowworm ni dia tak menyumbang sangat kepada kekuatan kayu tu. Dia lebih pada pengangkutan makanan. Tapi prosesnya sama. Okey. Agak rumit sikit nak faham. Okay, kita tengok pula seterusnya. Pertumbuhan sekunder pada akar. Pada akar tak difokuskan dengan begitu detail sangatlah. Dia lebih pada pertumbuhan sekunder di batang. Akar ni cuma kita tahu label kan. Kita cuma tahu kedudukan dia kat mana dan kita boleh labelkan dia pun saya rasa dah cukup dah. Okey. Akar tumbuhan juga mengalami pertumbuhan sekunder untuk menambahkan ukur lilit akar. Samalah ukur lilit akar pun di samping dia panjang, dia pun kena besar juga. Okey. Okey, kita tengok. Yang ni yang mula-mula. Apa yang kan selalu masa kita di menengah rendah dulu masa kita form 3 kan. Keratan rentas pada akar. Selalunya cikgu akan buat macam ni lah. Cikgu awak akan buat macam ni, gambar macam ni, dia buat macam ni. Kalau saya lah, cikgu lain saya tak tahu. Saya akan buat macam ni. Yang ni adalah flowworm. Yang ni adalah xylem. Kan? Ni gambar rajah ni macam ni lah. Kalau yang cantik sikit macam ni lah. Yang warna merah tu adalah xylem. Dan yang warna biru tu adalah flowworm. Flowworm. Yang ni epidermis. Kemudian akhirnya apa yang akan berlaku? Dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni. Jadi tak payah detail sangat macam batang tadi. Last sekali dia akan jadi macam ni lah. Yang ni adalah flowworm primer. Flowworm primer tu dia dah makin ke luar. Dia dah makin menghampiri apa? Epidermis. Yang flowworm sekunder tu dia dekat dengan gelang cambium. Dia pun ada gelang cambium juga. Okey. Ni cambium vascular ni. Yang ni lah cambium vascular. Cambium vascular yang warna biru Warna biru yang ni cambium vascular. Ni. Ni. Warna merah lah cikgu buat warna merah. Yang ni cambium vascular. Cambium vascular adalah tempat penghasilan sel-sel xylem dan flowworm. Ni. Maksudnya yang dekat dengan cambium vascular tu semua sekunder.
Yang jauh daripada dia tu primer. Ni flowworm primer. Kalau yang ni flowworm primer, yang ni flowworm sekunder. Mana xylem? Xylem sekunder. Xylem sekunder yang mana? Xylem sekunder. Xylem sekunder. Xylem sekunder yang mana? Xylem sekunder saya pun tak pernah nampak dah. Xylem sekunder tu yang dekat dengan cambium vascular. Ni bawa ke dia sikit. Ni. Xylem sekunder. Yang ni xylem primer. Xylem primer tu dia jauh sikit. Kejap dia clear, kejap dia kelabu. Dan last sekali jadi macam ni lah. Last sekali. Last sekali. So, kenapa? Sekejap dia kelabu, sekejap dia clear. Okay. Ni lah last sekali ni apa yang berlaku. Yang ni adalah xylem primer. Okay. Saya nak sentuh ni pasal takut kang. Okay. Yang ni primer. Dia jadi kelabu pula. Kalau saya zoomkan besar sangat. Okay. Yang warna biru tu adalah cambium vascular. Yang warna biru ni cambium vascular. Tu. Ingat. Yang sel yang dekat dengan cambium vascular ni semuanya yang sekunder. Yang primer semua duduk jauh-jauh. Ni. Mana? Yang primer mana? Mana flowworm primer? Dia tak tunjuk pula flowworm sekunder. Kalau flowworm sekunder kat sini, flowworm primer di atas pada flowworm sekunder lah. Ni xylem sekunder. Kalau xylem primer, dia ke tengah. Macam tu lah nak. Dia okay. Dia membagi macam tu. Yang ni dia membagi macam ni. Tak nampak kita padam jap. Kita padam. Ambil warna lain, hijau. Dia macam ni. Ya. Macam tu. Okay. Okay. Okay, kita tengok. Ni yang tadi cikgu dah bincang dah ni. Okay. Disebabkan aktiviti cambium vascular akan menjadi semakin tebal. Cambium gabus. Cambium gabus yang terletak di bawah epidermis membahagi dengan aktif untuk membentuk sel-sel gabus macam kat batang tadi. Dan gabus ini biasanya untuk memberi perlindungan lah kepada tisu akar. Gabus ni tak ada kerja lain untuk bagi perlindungan. Okey. Yang tu tumbuhan sekunder pada batang dan juga akar. Okay, kita tengok pula eksplorasi bio. Okay, kita tengok sini. Usia bagi pokok yang kita nak tahu batang pokok tu dah berapa umur dia. Usia bagi batang pokok yang hidup di kawasan beriklim sederhana dapat ditentukan berdasarkan gelang tahunan pada batang pokok. Kita tengok gelang tahunan. Hal ini disebabkan pertumbuhan sekunder berlaku pada kadar yang berbeza mengikut musim. Pada musim bunga, bila bekalan air dan cahaya matahari cukup, xylem sekunder yang dihasilkan adalah besar dan berdinding nipis. Ni kena ingat ni. Bila besar dan berdinding nipis, warnanya adalah berwarna cerah. Ini untuk pokok yang hidup di kawasan bermusim. Macam kalau negara kita tak adalah macam ni. Ada tapi kita tak nampak gelang tu. Okey. Musim bunga bekalan air dengan matahari banyak. Bila banyak, xylem sekunder yang dihasilkan tu besar dan nipis. Bila besar dan nipis, dia punya warna dia cerah. Okey. Yang tu satu bab. Okey, seterusnya. Pertumbuhan yang kurang sesuai pada musim panas. Kalau musim panas, kurang bekalan air.
Kan? Panas dan kering menyebabkan xylem sekunder yang dihasilkan adalah kecil dan berdinding tebal. Kecil dan berdinding tebal. Okey, xylem sekunder. Ni fokus kepada xylem sekunder. Xylem sekunder yang terhasil adalah kecil dan berdinding tebal. Maka warnanya warna gelap. Ini awak kena tahu ni. Bila sekejap warna cerah, sekejap warna gelap, sekejap warna cerah, sekejap warna gelap, akan nampaklah gelang tu. Nampaklah jelas gelang pertumbuhan tu. Okey. Ni xylem sekunder yang berwarna cerah pada musim bunga. Ini adalah xylem sekunder yang terhasil berwarna gelap pada musim panas. So, nampaklah gelang-gelang dan ni kita kira sebagai gelang tahunan. Jadi, kita boleh kira lah usia pokok tu. Okey. Ni contohnya macam ni lah. Ni, contohnya. Kelabu pula. Jadi, kita boleh kira lah gelang tu. Berapa gelang? Gelap, cerah, gelap, cerah, gelap, cerah, gelap, cerah. Kira semua ada 10 gelang. 10 gelang tu maksudnya 10 tahun. Okey. Macam itulah caranya. Okey.